tes. Buat soal satu dua tiga. Satu dua tiga. Ya. Tes satu dua tiga. Saya dengar. Kepala. Kepala jelas nyata. Assalamualaikum dan salam sejahtera traders. Kita berjumpa lagi pada malam ini seperti biasa ya. Pada minggu lepas kita ada buat revision sikit lah. Ada minggu lepas saya ada mention kita punya kelas SRE kita ni base pada hari Selasa, tapi kita planning again, kita akan buat pada hari Isnin. So dia bersebab okay, macam yang juga sedia maklum lah, nampak kat saya juga nampak dekat trading view saya di sini. So saya mostly akan buat by trading view lah. Kenapa kita tukar pada hari Isnin? Disebabkan kita letak start buat kat sini. Kita buat di sini. Isnin sebab apa? Sebab hari Isnin adalah hari permulaan yang baru, di mana pengawal lah, orang kata manis dulu, Facebook kadang-kadang tak berapa nak aktif, belum nak start engine lagi. So Isnin adalah bagi saya adalah topik yang paling sesuai menggunakan untuk topik SRE, kita auto mapping yang ini. Apa? Pada mereka yang nak test daripada Isnin, dia boleh test terus Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau kita buat hari Selasa, dia terlepas lah. Tak boleh nak buat hari Isnin punya. So ada yang bertanya, boleh tak saya nak buat macam ni, saya nak buat macam ni, saya nak buat macam ni. Saya ada beberapa orang yang PM saya bertanya pasal mengenai SRE auto mapping ni, dan saya akan respon lah. Kadang-kadang ada yang terlambat sebab apa, dia orang termasuk dekat dalam kita punya message request ataupun dekat spam punya inbox lah. Jadi mostly saya akan reply secepat yang mungkin lah. Melainkan kalau weekend memang saya kadang kita sibuk dengan aktiviti. Apa Isnin sampai Jumaat kita dah fokus dengan aktiviti training. So pada hari Sabtu Ahad mostly kita akan best ataupun buat backtest, ulang kaji, recap balik apa yang kita journal trading, sebuka balik apa yang kita kena tahu, apa yang patut kita improve, apa yang patut kita perbaiki, elakkan, dan macam-macam lagi. So sebelum kita start, bagi 5 minit untuk kita review dulu, share dulu kepada kawan-kawan anda yang berada di luar sana. Kalau ada orang, sebab apa kita punya kelas ni dah disponsor oleh Tipmir. Kepada mereka yang follow Inside Trade, boleh je tekan button favorite di kita punya page atau page Inside Trade. Lepas tu setiap kali kita buat live, kita akan ada notifikasi. So sebelum saya start lah, saya akan tunggu terlebih dahulu 5 ke 10 minit, barulah kita akan review terus apa maksud SRE kita automatic. 2 dan 3 orang. Terima kasih pada mereka yang join. Kita bagi 5 minit lah. 9 minit. Okay, habis awal boleh ke awal kan? Okay, bagi dalam 6 minit so kita start terus dengan kita punya kelas pada malam ini berkenaan topik dengan SRE auto mapping. Ingat, kita punya auto mapping ni memang simple, memang macam yang you guys nampak dekat iklan kat bawah ni macam you guys nampak kat sini, auto mapping zone sesuai untuk scalping dengan intraday. So kepada mereka yang belum ada sistem yang teratur lagi, boleh cuba menggunakan kita punya SRE ni. Sebab apa? SRE ni juga boleh jadikan sebagai trading system yang ringkas. So kelas kita akan start pada setiap hari Isnin lah. Hari Isnin kita akan ada kelas SRE. Hari Selasa barulah kita akan belajar setup, jom belajar trading bersama saya, dan insyaAllah pada hari Khamis ini ataupun minggu depan kita akan ada live trading session lah.
dekat live trading tu bolehlah kita sama-sama cari setup. So, saya akan buat dekat dua platform, which is adalah dekat platform TikTok dan satu lagi adalah dekat page kita. Pada mereka yang nak join, boleh join kita punya page Inside Trade. Cari saja. Lepas tu make sure jangan lupa ada logo benda ni ada logo macam IT Inside Trade tu maksud dia. So bila you guys dah tahu, buat je notification favorite. So benda tu memudahkan untuk you guys. So kita punya setup ini, kita punya explanation untuk SRE ni, saya benda ni simple tau. So saya tak suka mengcomplicatedkan benda yang memang betul-betul simple. So sebab tu saya cakap PDF saya tak siap, tak ready lagi. Sebab apa, ada saya nak buat kelainan sikit berkaitan dengan PDF. So setiap kali SRE indicator, kelas indicator ni kita akan buat go through terus dekat kita punya real life lah, real trading. Mana saya punya ni, kita akan terus buat dekat real trading market. Tak bagi saya masa sekejap. Ini saya punya tu. Untuk ni tak. Tak ada. Okay, tak apa. Kita go to terus. So dijangka kita habis selalunya untuk kelas SRE yang itu simple ni kalau one way situation lah. One way bukan two way communication. Kita buat two way communication tapi kalau tak ada engagement, saya akan go through terus dengan topik kita lah. Sebab mostly mereka yang PM saya, mostly mereka dah tahu dah. Mereka sebab apa, pada mereka yang PM saya sebab diorang nak mendapatkan ini saya bagilah. Senang apa dia? Apa diorang PM saya mostly diorang dah tahu dah macam mana basically dia punya SRE ni berfungsi. Sebab kita dah running almost 1 so kat sini diorang cuma PM saya mostly saya akan mention email you guys. Email ini tak kisah you guys daripada network mana sekalipun tiada masalah. Sebab email lepas tu you guys submit saya dengan you guys punya MT4ID. So itu sahaja yang saya perlukan daripada anda. Lepas tu barulah saya akan masuk, saya akan bagi you guys punya password dengan code. Code ini make sure MT4ID yang you guys bagi make sure sama macam yang saya generate. So kalau you guys bagi yang MT4ID ni which is dalam contoh contoh dia kat sini you guys bagi 728. Sekejap, nampak tak? Bentar. Okay, you guys nampak saya boleh check sini, you guys bagi yang 728 punya belakangnya 728, make sure sama bila you guys buka kita punya pamphlet. Apa dia akan jadi seperti ini. Sorry. Dia akan jadi seperti ini. Mana yang ini ni? This one. Sekejap. Sekejap. Dia akan menjadi, mostly akan menjadi seperti ini. So, lepas tu bila you guys dapat sahaja benda tu, barulah you guys buat zone, barulah you guys boleh ke multi account. Tak kisahlah account berapa banyak you guys punya ada account. 10, 12, 10 maximum berapa kat sini saya tak sure. So, you guys boleh buka 2 account, 3 account, 4 account. Macam saya ni ada account, satu ECN, satu standard. STP lah. So, kalau you guys ada 5 account boleh je buat, bagi saya satu saja. Bila you guys dah buat mapping yang seperti ini, barulah you guys boleh klik kat mana-mana account sekalipun. Lepas tu, mostly yang datang, kita tak ramai dekat kita punya viewers, tapi mostly mereka yang bertanya, saya akan PM. Jangan direct PM saya. So, itu yang seronok je lah. Saya boleh respond on the spot, saya boleh explain. Kalau saya tak boleh explain, you guys kena join kelas. Tak semua
Tak semua tak semua setup saya boleh explain, mostly melalui one way communication. Untuk Isnin, kenapa saya buat pada Isnin? Sebab apa? Itu adalah awal hari, awal minggu. So senang. Lepas tu hari Selasa kita akan ada topik which is kita nampak tak? Nampak. Okay. Untuk hari Selasa pula kita akan ada jom belajar trading. Jom belajar trading. So bersama saya lah. So saya tunggu setup, saya akan ajar setup A, setup B, macam mana yang saya buat. Video saya untuk saya masuk dalam market, macam mana saya punya overview daripada A sampai Z. So itu yang kita akan buat. Manakala pada hari Rabu kita akan ada kelas which is daripada team TMS, which is adalah Tuan Dani dengan Tuan Irfan. Kadang-kadang mereka akan buat daripada segi fundamental fundamental lah. Satu lagi adalah multi time frame. Itu adalah daripada mereka, daripada team kita TMS. So pada mereka yang tertunggu pula nak belajar weekly, kita ada Ayahat Ahad pun ada guys. Ayahat daripada Tuan Dani juga. So kat sini adalah weekly outlook ataupun weekly mapping. So semua ada. Selain daripada itu juga, kita ada juga pada hari daily. Daily kita ada market outlook daripada saya sendiri. Market outlook khas untuk pada mereka yang intraday ataupun stock. Ni macam pagi tadi lah. Pada mereka yang join pagi tadi, tahniah sebab apa? Kalau you guys nampak kat sini, pagi tadi saya ada bagi hint untuk sell kat sini guys. So pada mereka, ada yang follow tak? Saya tak tahulah siapa yang sama ada you guys follow ataupun tak. So kat sini pagi tadi saya bagi hint untuk masuk position sell. Voting banyak guys, memang banyak, tapi kita scalping saja sebab apa? Dia dah ada momentum. Dia turun ke bawah atau dia naik atas, munculnya engulfing pattern dekat ABSD dan dia drop almost dalam tak banyak 60 pip. Saya ambil 20 pip dia, which is saya ambil dalam ini. Sell lagi So ni kita boleh sell lah. Tangan gatal lah. Tangan gatal untuk masuk position sell. Cantik tadi saya nak masuk. Saya nak open sell sebentar. Saya cuba masuk position sell sambil buat sambil live trade. Target dia sampai bawah which is adalah tak banyak maybe boleh pergi sampai 120 ataupun sampai lah. This one saya nak ambil level ini. Ini untuk position sell. So tanya kepada mereka yang join kita punya outlook pada pagi tadi dah profit almost 60 pip. So kalau kita tengok dekat pair lain tak ada interaction lagi. Kan sebentar tu tak ada. Tak ada. So US 70 pun tak ada lah. Sideways. Sebab apa US pun juta pada hari ni. So kemungkinan sideways melanda lah pada malam ni. So tu adalah recap salah sekejap. Ini yang kita buat, yang kita provide kepada you guys. So pada mereka yang kata kita tak ada aktiviti ke? Yes, kita ada aktiviti. Bukan just tak ada, maksudnya bukan. Actually kita memang ada aktiviti daripada hari Ahad sampai hari Rabu. So hari Khamis insyaAllah akan ada, tapi saya kena double confirm dulu. Kalau dah settle, barulah kita buat hari Khamis sesi bersama saya lagi. So topik kita pada hari ini adalah kita akan belajar untuk SRE. Ini adalah setiap hari Isnin. Kita kena set lah, bolehlah set atau reminder apa semua. Setiap hari Isnin kita akan ada topik SRE indicator. So macam yang juga sedia maklum. Ni settle lah, saya letak atas dulu. Setiap hari kita akan ada, saya buat border sikit. Saya buat border terlebih dahulu. Saya suka lukis. Betul. Ya, pada kat luar sana, apa yang saya buat ni mostly adalah sharing daripada saya sendiri. Saya pun as a trader macam you guys. So you guys pun adalah traders juga. So saya mengajar based on experience saya sebab apa saya ada
satu sistem which is SRE indicator ni. So kepada mereka yang nak tahu apa maksud SRE ni, SRE ni adalah stand untuk pada versi nama support persistent and trade. Ini adalah stand untuk SRE. So indicator which is macam you guys nampak lah, everyday akan nampak pop-up 3 zone ni. Dia takkan ada 4, 5, 6 zone, tak ada. So everyday macam yang hari ini kita akan ada 3 zone. Zone 1 macam ni, zone 2 yang tengah-tengah, manakala zone yang terakhir adalah yang seperti ini. 3 zone, tak ada zone lebih-lebih, tak ada 5, 6, 10 zone. Macam you guys tahu, ini adalah saya nak declare sikit lah. Ini zone tengah, saya akan panggil sebagai decision one, ataupun saya mostly panggil sebagai DP. Macam DP ni macam apa you guys maksudkan DP ni? Okay, DP ni macam retracement. Retracement apa yang market buat pada hari semalam, so hari ni dia akan membuat retracement. Manakala dekat kawasan sini, ini adalah shortcut dia adalah resistance. Macam bawah ni macam juga sedia maklum lah. Ini adalah zone support. SUPORT. So zone support yang ni dengan zone resistance yang ini adalah berbeza macam yang you guys. Berbeza sedikit macam you guys belajar SNR. Sebab apa? Resistance dengan support adalah maksimum range movement berdasarkan hari semalam. So anda katalah ni apa Senin? Ni hari Jumaat. Kita buatlah sini hari Jumaat. Dan ni adalah hari Khamis. Manakala ni adalah hari Rabu. Pakaklah. Macam mana terjadinya resistance ni adalah disebabkan kalau kita you guys tengok, you guys familiar tak? Adakah you guys familiar dengan daily movement? Range daily movement. Range daily movement. So itu benda pertama. So kenapa saya selalu mention range daily movement ni amat penting sebab apa? Contoh kita ambil untuk gold. Spesifik untuk gold. Cicai kira sehari dia boleh pergi almost kita ambil 150. Hari Khamis possibility 150. Manakala pada hari Rabu yang lepas pun 150 juga. So kemungkinan untuk hari Senin pun dia boleh tak dia pergi ke sini. Gold. Okay. Kemungkinan pada hari Isnin which is pada hari ini pergerakan dia pun boleh menjadi 150 pips. IPS lah. You guys nampak? Kalau you guys nampak dekat chart saya this one. Kita pergi dekat default. Okay, this one. Saya akan pergi dekat apa itu? Oh, dah profit. Alhamdulillah. So, kat sini hari Jumaat, kita tengok berapa daily movement pada hari Jumaat. This one daripada atas pada max sampai bawah 200 pip. 200 pip. Hari Khamis pula berapa? 180 pip. Kita buat sini lah. 180. Kalau hari Khamis sideway, even sideway pun dia pergi 120 lah. Kita consider 120. 120. Selamat datang pada mereka yang join kita pada malam ini. So, untuk hari Selasa, CPI berlaku 420. Ini paling hardcore guys. Saya pun terkena. Berbisa lagi siapa yang terkena. Kalian pada hari Senin pula. Pada minggu lepas. Average dalam 100 ni. Settle, okay. Apa yang you guys nampak ini adalah pergerakan daily movement gold pada minggu lepas. Senin 150, Selasa 420, 120, 180, 200. So dia bermain dengan ratio 120 hingga 200 tips. Ini kita tak consider lah 400 ni terlalu hardcore, dia normal lah. So
So, kita tak consider, kita consider macam ni. Misal, beratus-ratus. So, apabila, saya nak mention lah kat sini, macam yang ini, 180 pip. So, pergerakan pada Khamis lepas adalah 180 pip, hari Jumaat lepas. Jangkaannya boleh capai 180 pip juga. So, kat sini kita dah nampak dah. Saya target daripada sini pergi bawah sampai boleh dapat lah dalam 200, which is pergerakan pada hari Jumaat lepas. Saya menjagakan harga bermain seperti ini. Tapi malangnya kita tak buat macam tu. Kita tak buat macam tu. Kita terus di atas. So kalau dia di atas, possibility daripada sini sampailah ke zone atas, which is this one, dah berapa? Almost 200 pip. So kalau kita tengok hari Khamis, Khamis patutnya 180 je. So dia punya limit dia, kuartal dia, actually 180. So bila dah sampai dah the limit, dia dah tembus cucuk langit semua. So sebab kita bermain dengan range dia. Ranging dekat dalam ini saja. Kita, okay, kalau kita tengok chart kat sini, kita tengok sikit. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita punya game plan adalah benda yang berada di dalam kawasan ini. Andai katalah harga tembus ke bawah, this one, seperti ini, tembus ke bawah sini. So ini bukan game plan kita dah. Ini bukan game plan yang kita nak. Game plan yang kita nak adalah seperti ini. Dia bermain sama ada bergerak macam ni ke bawah, ataupun dia bergerak daripada macam ni atas ke bawah, di atas, bawah, di atas, macam ni. Lepas tu kita namakan, kita ada support dengan resistance. So macam yang saya tunjuk dekat chart dekat this one, possibility harga dah pergi 200. So bila dah pergi 200, semalam 180, memang dia dah over limit, dah bottleneck lah. So dia akan membuat retracement ataupun pullback. Dan akhirnya memang betul pada Jumaat lepas dia buat pullback almost 60 pip. 50 pip lah kita ambil, 50 pip sebelum dia naik balik dan sideways. So settle, clear. Adakah you guys clear ataupun tidak? Saya harap you guys clear lah dengan kita punya direction yang ini. Ini baru tips dia punya pengenalan. Okay, settle lah. Okay, next. Macam mana nak tahu kita nak masuk dekat kawasan decision point, DP ataupun resistance? So, kat sini saya akan mention, you guys adakah jenis reversal pattern, yang suka mencari reversal pattern ataupun continuation? So itu benda pertama. Sebab apa? Kalau you guys suka reversal, so you guys boleh target dekat area sini. Sini kalau betul-betul you guys adalah suka reversal. Anda kata you guys adalah pengguna continuation, di mana semalam pergerakan adalah bullish. So hari ni saya nak masuk bullish juga. Pun tiada masalah. Kita akan ambil position dekat bahagian DP. So dekat DP ni saya cross macam ni lah. Ini kita akan panggil sebagai continuation. Okay, jelas? Tak ada masalah Kalau you guys tak jelas, beritahu Kalau CCTV je tak ada masalah info je. So, saya selalunya suka continuation. Kerana saya suka reversal. Pada hari Khamis yang lepas, pada hari Khamis yang lepas this one, saya cuba masuk position reversal dekat area ni. Tapi malangnya kena sekal, junang-junang ke bawah. Jadi, ini adalah mistake kita lah. Bukan mistake sistem trading, tapi mistake saya lah sebagai manusia. Saya tak nak hold. Saya nak hold lagi. Saya tak nak cut, dia pergi bawah, ujung-ujung kita cut. Elok kita dah cut 40 pip, tapi ujung-ujung kita cut almost 200 pip. Agak sakit kan saya situ. Tapi dah macam mana hidup kena diteruskan. Okay, next. Macam mana nak daripada segi SL pula. So, untuk SL dengan take profit, dia ada pelbagai cara. So, TP 30 pip adalah minimum. Apa risiko kita 30 pip. Kalau juga nak take 20 pip ataupun 1:3, 1:4, zone to zone, tak ada masalah. Maksud zone to zone tu adalah daripada level ini, dia akan pergi ke bawah. Ini kita akan panggil sebagai maksimum. Apa kita adalah setup intraday. So, anda katalah harga starting daripada atas sini, target dia sampai sini, DP, itu saja. Macam yang goal pada jangkaan saya ini,
Sekejap. Mana dia punya munculkan dia punya zone. Nampak tak? Okay, jangkaan goal saya possibility dia boleh pergi sampai bawah ni, which is dalam 140 pip maximum. Then stop. Kan itu kena gas, kena kental sikit lah. Sebab apa kadang-kadang dia pergi bawah sini, lepas tu dia reverse atas. Memang ada. Sebab tu market bukan kita punya. Sebab tu kita kena tahu kita jenis yang macam mana. Adakah kita jenis yang continuation ataupun 60 pip, 40 pip enough. So it's up to you guys. Sebab tu saya cakap benda ni adalah multi apa kata, boleh jadikan direction yang kita berikan ni boleh dijadikan sebagai confluence. Combinkan sahaja dengan technical analysis yang you guys dah sedia ada. Seperti PBMA, Bollinger Band, Moving Average, RSI, Fast Action, Wave, apa lagi lah, counting dan chart pattern dan macam-macam lagi. Combinkan dia dan untuk menjadikan benda tu sesuai dengan you guys. Sebab apa, kita punya sistem ni memang sesuai untuk semua orang dan kita boleh buat backtest sendiri. Macam yang ni, saya nampak, you guys nampak sini. Ini adalah hasil backtest dia. Ini pun you guys boleh buat sendiri dekat rumah. This one, nampak tak? So ini adalah, ini fungsinya backtest ataupun journal trading lah. You guys boleh tengok balik apa yang berlaku pada hari-hari yang sebelum ini. Saya bagi free sikit lah this one. Nampak? Macam mana reaction yang you guys boleh combinekan bersama dengan teknik you guys. So pada mereka yang nak dapatkan kita punya SRE ni, PM saja atau PM saja page ini, bagi nombor ID you guys dan email dan saya akan bagi kod dengan file tersebut. Sama-sama lah. Kalau nak masuk dekat link saya pun boleh. SRE indicator macam saya ada post dekat bawah yang kat komen tu. SRE indicator ni adalah akademi yang kita buat, tak ramai. Sebab apa? Benda percuma memang tak ramai. Tunggu nanti berbayar, insyaAllah boleh ramai. Sekejap. Sebentar ada tak faham lah. Kita join kelas ni. Sebentar. Nanti tak clear dah buat mental, tak apa, tak ada masalah. Kita akan cuba entertain guys sama rata. Apa dalam trading ni kita nak profit. Sebab tu email tu adalah pilihan saya. Sebab apa spread pun memang nipis. Lepas tu leverage rendah. Saya leverage 500 pun should be okay dah. Deposit 200, 100. Kita nak maintain. Why not 2024 ni guys? Kita lah dapatkan every week ataupun every month withdrawal. Tak perlu deposit sekali je. Lepas tu kita buat withdrawal setiap hujung ataupun awal bulan. Cubalah benda baru kan. Okay. Macam mana pula daripada segi SL? Okay, saya nak mention balik untuk pada segi SL. Saya terangkan sikit-sikit dulu kan. SL pula, you guys nampak kotak ini. Kotak ni agaklah benda ni macam yang you guys nampak kotak yang ini. So SL pula adalah, anda kata you guys entry dekat dalam, okay, harga starting daripada bawah, dia naik ke atas. Bila dia masuk ke dalam zone DP kita ni, kita dah boleh masuk position buy. Buy pula, position sell. SOP dia adalah, saya buat, sini saya padam yang ini saya padam. SOP dia adalah kalau zone kurang 30 pip boleh instant ataupun andai kata harga tersebut, price zone tersebut lebih daripada 30 pip, apa yang kita nak buat, kita kena tunggu engulfing terlebih dahulu, barulah kita boleh decide sama ada nak masuk dalam market ataupun nak stay out in the market, which is adalah no entry. SL pula adalah, anda katalah kita masuk dekat sini, SL dia paling common pun sinilah. Lebihkan sikit guys, janganlah lebih macam ni. Ini bukan SL yang sepatutnya. SL maksimum 35 pip termasuk spread. So kalau kita nak buat low kotak macam ni, selalu pas lajak kan, kita dah jarakkanlah sikit. Anda katalah 30 pip zone, kita buat 35.
termasuk SL. Target dia adalah sampai pergi bawah ni. So ini adalah target dia. Kalau tak sampai target dia kan, kalau target dia daripada DP sampai bawah 100 lebih. You guys paling common pun ambil lah dalam 60 kit intraday ambil gaji pun dah mencukupi, tak menjadi. Oh. Okay. Clear tak? Jelas tak you guys? Okay kan? Okay. SOP yang pertama saya nak explain lah. Macam mana cara kita nak entry. Ni saya tak ada tulis lah. So kalau you guys nak tulis, take note lah. Okay. First kali kita akan tengok macam mapping pada hari ni, harga dia bermula daripada mana? Atas DP ataupun bawah daripada DP. Anda kata harga berada dalam bawah DP, bermaksud kita akan fokus untuk masuk position sell. Kita akan fokus kepada seller, di mana kemungkinan seller akan membuat bagi diskaun naik ke atas sebelum dia turun ke bawah. Ini SOP yang juga sekalian tahu. Yang kedua pula, anda kata harga starting daripada atas DP, kita akan fokus kepada buyer. Fokus untuk buy saja. So, kalau buy, janganlah buy dekat dalam AV ini. Kita akan buy pun dia buat diskaun masuk ke dalam zone DP kita, barulah kita masuk position buy dan target dia adalah ke resistance kita yang ini. Sebab tu setiap hari saya ada buat daily market outlook jam 10. Saya akan tahu okay, kita fokus kepada buyers kepada buy ataupun buyers kepada sell. Itu benda pertama yang saya akan mention. Okay. Anda katalah harga tersebut, ini yang paling senang ikut buku. Harga tersebut berada di tengah-tengah ini. Apa kita nak buat? So, SOP dia. Anda kata harga berada dekat tengah-tengah, kita akan tunggu dia melakukan breakout terlebih dahulu. Ini saya akan buat ke atas lah. Sama ada dia pecah ke atas ataupun dia pecah ke bawah terlebih dahulu. So, bila dah melakukan breakout, barulah kita akan decide, okay, harga dah pecah ke atas, barulah kita akan menggunakan formula breakout pattern. Saya tahu ramai yang tahu benda ni. Mustahil lah juga tak tahu. Siapa yang tak tahu tu, saya agak muskil lah. Sebab benda ni adalah basic. Andai kata you guys tak dia berada di tengah-tengah, kita akan menunggu breakout pattern muncul dalam kawasan ini sebelum dia meneruskan perjalanan dia. Okay, clear? Saya harap semua clear lah. Itu CCTV always right. CCTV sentiasa ada, so saya tak menjadi isu. Okay, so saya jelas lah. Macam yang saya beri tunjuk this one. Ada tak setup yang tengah-tengah? Okay, this one. Pada hari Selasa minggu lepas, this one. Masa CPI, dia berada dalam zon tengah-tengah. So, kita akan tunggu dia breakout terlebih dahulu. Malangnya dia breakout, dia tak buat retracement. Kali buat apa? Perlu naik atas. Sikit lagi nak kena resistance kita sebelum dia drop. Tak, dia menjadi isu. This one. Apa tak? Harga ada, okay, dia satu lagi ada dalam zone sini. Maybe saya terdelete lah. So, harga starting daripada bawah, dia back 1, 2. Turun bawah, dia naik balik 3 kali back, turun bawah. Almost 120 pip. Lepas tu kat sini, zone dia berapa guys? Low-risk punya setup 33 pip. Okay, saya take the risk 35 pip SL dan dia reverse, membuat reversal. Nampak? Kat sini tak ada berlaku reversal pattern. Kat sini, nampak? Tak ada. Sini adalah hujung tapi terlalu jauh guys. So dekat sini, macam mana dia boleh melakukan reversal? Sebab tu saya cakap, kita bermain menggunakan, kita menggunakan calculation. Menggunakan daily market movement yang semalam. So bila dah capai kuota, macam ni Suan. Ini pada hari, berapa lah? Hari Jumaat 2 minggu lepas. Dia punya pergerakannya almost 170. Bila 170 pip ni. So, hari ini, pada hari Jumaat, Isnin lepas. So, daripada sini, paling highest ke bawah 150 pip. Almost sampai kita punya yang semalam Jumaat tu, 170. So, boleh ke masuk position buy, ambil balik 170 pip.
So kalau you guys makan atas bawah 120 pit dengan 70 pit, you guys boleh collect 200 pit dalam masa satu hari saja. Clear tak? Clear kan? Memang senang. Siapa yang saya ajar ni memang tak complicated, memang mudah untuk dipahami. So, SOP yang pertama, kita akan tunggu harga starting daripada atas ataupun harga starting daripada bawah. Bila kita dah tahu movement, barulah kita akan masuk position tersebut. Tengok, zone kurang 30 pip ataupun lebih. Kalau kurang 30 pip, bagilah letak je PO guys. Jangan mana-mana letak PO semua. Sebab kita dah ada SL. Kalau you guys pakai SL. Andai kata you guys tak nak pakai SL. Okay, boleh je. Ni masuk position buy. Ini yang tak ada SL lah. Yang nak layer, kita boleh layer fokus dekat dalam zone ni. Andai kata you guys tak nak letak SL dia junam bawah macam ni. Kita dah tanda macam ni, memang kita dah obviously kena cut loss. Tak salah berapa besar pun, just cut loss. Okay. Clear? Simple. Simple je. Saya ada sambil-sambil saya ajar juga sini, saya pun buat entry juga. Saya masuk position sell tadi. Market slow, saya close dulu. Saya tunggu kat bawah. Saya tunggu position kat sini. Saya tunggu position buy dalam kawasan ini. Price review ataupun tidak, saya tak tahu. Yang penting kita dah tak PO. Trigger tak trigger, belakang cerita lah. Tak ada apa-apa. Okay. So, settle bahagian ini, entry position. Okay. Teknik apa yang saya kena pakai? Guna pakai untuk menggunakan SRB ni. Guys, tak perlu nak complicated sangat. Nak ajar. Okay. Teknik yang saya pakai selalunya adalah timeline. Engulfing. SNR. Kalau you guys adalah reversal, yes. Reversal pattern you guys kena tahulah. Reversal dan saya pakai KM. KM ni tak semestinya continuation reversal KM ni pun ada continuation KM. So pada mereka yang sempat belajar pada 2 tahun lepas, bolehlah pakai guna ilmu tu. So pada mereka yang tak sempat, tak apa, you guys fokus saja topik yang mana you guys faham. Andai katalah benda ni berada dalam zone ini, kita bantai guys. Bukan bantai maksudnya letak full margin. Kita boleh je masuk position dekat area sini. Fokus kita adalah area sini, dan area bawah ini. Itu adalah kita punya main focus direction untuk SRE indicator. Okay, ada yang bertanya saya macam before this, saya nak buat backtest sendiri dekat pair lain. Okay, tak ada masalah. Jom kita tengok. Okay, ini adalah contoh. Kita bagi contoh dekat apa yang you guys selalu trade lah. Yang saya tak buat selalu apa GA. Okay, kita buat dekat GA. Ada tak? Okay, ada. Sini. Ni check GA. Ini adalah basic dia. Okay, saya nampak tak atas ni ada strategi tester dekat atas ni. Atas tu ada strategi tester. Ya. Klik saja strategi tester ni, dia akan pop up macam ni. So ada SRE V2, indicator properties, semua masukkan yang sama yang macam account video. Lepas tu pair apa yang juga nak GA, hari apa sampai hari apa. Kita buat sekarang bulan 12 kan, kedua. Kita buat daripada bulan 1 sampai latest lah, sampai 19. Dan settle semua, kita tekan restart. Start. Dia akan loading sebentar. Dapat sini. Saya kena hold dulu benda ni. Dia wakil jalan. Stop. Saya stop. Ini adalah salah satu untuk you guys buat test, orang kata back test. Back test penting. Bagi saya back test memang penting. Even saya pun buat back test juga. Saya lost pun saya buat back test juga. Itu untuk confidence level kita. But okay. Nampak settle, saya akan start.
You guys boleh nampak sendiri. Mapping sebelum dan selepas. Agak laju lah. So ini you guys boleh buat sendiri dekat you guys punya PC. Boleh nilaikan sendiri macam mana dia punya SOP, macam mana dia punya keberkesanan dia, macam mana zone dia. Nampak tak? Clear tak? Sekejap saya bagi bawah. Sini. Saya bagi dia loading tu lah. Sampai bulan 2 ni. Sebentar. This one. Saya suka macam ni nampak. Bila macam ni, nampak? Sentuh, 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 sentuh. Okey, dia sunat. Dia lagi. Okay, saya stop terlebih dahulu sebentar, stop. Okay, saya stop sebentar. Okay, cara saya backtest adalah kita dah nampak dah zone-zone ini. Saya setiap minggu okay, buat balik macam ni. Lepas tu tengok balik zone-zone 5 hari tersebut. 5 hari lah minggu macam minggu lepas lah. So saya akan buat balik seperti ini. Saya akan buat balik mapping. Okay, kenapa dia tak trigger kat sini? So dia berapa percentage nak trigger? Dalam 2 peak sebelum dia fly. 2 peak lagi sebelum dia fly dalam 140 peak. So kat sini dia tak trigger. Sini dia trigger, dia pecah. Lepas tu dia masuk balik. Dan dia turun bawah. Dia masuk balik dan dia turun bawah. 2 kali touch. Kenapa kita tak masuk position kat sini? Itu adalah orang kata apa? Kita punya kesalahan sendiri lah. Kenapa tak masuk? Setup dah jelas. So di bawah sini this one. Okay, this one. Dia melakukan backup. Kat sini nampak tak? Dia buat retest guys. So, satu pick guys. Satu pick lepas tu dia buat almost 60 pick. So bila 60 pick kat sini kita boleh masuk position buy. Dapat lagi 20 pick. 12. Kalau juga masuk lagi layer. 20 pick. 20 pick. Kan? Ada cara dia Saya tak boleh tunjuk cara dia sekarang lah. Nanti maybe bulan depan saya akan tunjuk lah. Macam mana nak buat sizing yang betul. Make sure you guys punya account ada free swap lah. So, tapi saya dapat info lah. Kita dapat email berkenaan dengan handling fee yang akan dikenakan starting bulan Mac nanti. Tapi benda tu tak menjadi isu. Apa sekarang ni kita punya team sekarang ni cuba nak tahu apa progress dia, apa dia punya solution dia. Sebab saya tahu ramai yang kata, ramai yang suka hold jauh-jauh apa semua. Ramai yang suka hold sampai 200 page berhari-hari. So maksudnya handling fee tu kita akan umumkan kemudian. Apa ini pihak management yang info dan kita pun baru dapat tahu benda tu. So kita dah submit kita punya proposal macam mana database klien kita di Malaysia untuk mereka nilaikan sendiri. Apa? Produk kita memang dah terbaik, kita tak ada isu. Saya bukan nak gosok-gosok tak. You guys boleh nampak sendiri. Ini adalah spek kita untuk standard. 16, 24, 25 boleh pergi sampai 18. So US pun 210, dekat 17, GA 17. So memang dah rendah, leverage pun tak ada masalah. 500 pun boleh trade. Even you guys modal $25 pun you guys boleh masuk 1 sen. Tapi tak boleh lah entry berlayer-layer. So nak feel. Deposit $25, okay, masuk 1 entry, tengok follow setup SRB kita. Adakah boleh membantu? Kalau boleh membantu, okay lah, go for it. Just go for it, go ahead. Tak ada menjadi isu pun. Okay, nampak? Okay, iklan betul sebentar tadi Okay. Boleh nilaikan sendiri yang mana yang belakang-belakang ni. Okay, this one. Dia dah melakukan pecahan, this one. Saya cakap, kita punya game plan adalah kawasan ini sahaja. Andai kata dia melakukan backup ke atas, just go ahead. Nak cut loss, juga cut loss saja. Sebab benda macam ni kita tak tahu. Kadang-kadang dia U-turn balik. Kadang-kadang U-turn macam ni, dia U-turn balik bawah. Kalau dia terus naik lagi pacak ke atas. So, kita dah ada sistem, follow je sistem. Just cut loss ataupun SL untuk lusa kita dapatkan balik. Saya tu, kalau minggu lepas saya cut loss 15% daripada capital. So, hari ni sideways saya takkan tekan lah.
Timing kita boleh tekan guys. Sebab apa saya suka continuation. That day tu adalah setakat 20 feet, 20 feet. Tak aja kan guys. Sebab ada a few mistake yang saya buat pada minggu lepas. So saya harap benda ni tak terjadi. Lepas tu saya akan reduce saya punya capital. Saya lah. Apa kita nak consistently gain profit. So bila kita dah gain profit, maintain saja benda tu. Rewards akan datang dengan sendiri. Okay. Okay, nampak tak this one? So far saya rasa semua jelas lah. Pak ni atas, ke bawah. 60 pip settle macam tu. Okay, kita pergi, kita fast forward lah this one. Okay, saya tekan skip Tekan skip. Pak dia pergi pada hari sampai minggu lepas. 16 yes, sampai Jumaat lepas. So dekat sini lah, you guys kena back test sendiri. Tengok balik apa mistake yang you guys buat. Kita ambil lah, ini 5, 4, 3, 2, 1, this one. Ini adalah untuk 5 hari. So untuk 5 hari PGA ni macam mana? Dekat you guys follow you guys punya SOP. Dan this one. Lepas tu boleh sell, you guys tak nak sell. You guys pergi buy. Peluang 60 pip itu saja. So boleh nilaikan sendiri macam ni saya buat backtest. Lepas tu pada mereka yang belum ada SRE, why not dapatkan SRE ni secara percuma saja sebab dah dispose. You guys bagi kepada saya, you guys punya MT4 ID, email, saya akan bagi, dia ada expired date Sebab apa kita nak tahu you guys ada dah aktif ataupun tidak. So kalau you guys aktif, just go ahead Sebab apa, saya bagi sebulan ataupun 2 bulan. Kalau you guys aktif selepas itu, saya akan bagi extra 3 bulan, 2 bulan. Tengoklah macam mana by situation. Sebab apa? Ini adalah win-win situation antara saya, broker dan juga anda, traders. Right. So jelas. So sampai sini saya rasa semua jelas. Ada tak sebarang persoalan yang juga nak kemukakan? Tapi topik saya untuk SI ni tu saja. Sebabkan kita tak ada soalan, sebab tu saya tak boleh nak tahu apa benda yang juga start clear. So pada mereka yang masih lagi baru untuk tahu pasal SRE ni, bagi you guys punya masa sebulan ataupun 2 bulan. Anda kata you guys faham, go ahead, teruskan. Anda kata tak faham, tak ada masalah. Kita boleh cuba trading sistem yang lain yang macam you guys sedia maklum lah. Macam yang kat luar sana bersepah, tapi ini adalah one of the thing yang ada mapping sebelum dan selepas. Intraday setup, awal-awal pagi you guys boleh set apa semua dan benda ni dah membantu saya. Dan pada bulan lepas saya hit dalam 50% daripada capital. Minggu ni, bulan ni negatif. Saya tak tahu, bulan lepas maybe market cantik kot. Pada bulan ni kurang sikit lah, 2 minggu ni kurang sikit. Selalunya kena libas dekat gold. Tak boleh buat apa lah. Gold kena diteruskan. Fighter. This one. Saya terkena dekat gold pada masa CPI lah, Jumaat lepas this one. Sebab apa? Macam CPI you guys sedia maklum CPI dia turun bawah, lepas tu dia turun bawah. Saya kena libas. Lepas tu pada PMI ke PPI pada Jumaat lepas, kat sini dia turun bawah. Turun bawah, saya target saya boleh take profit dalam AMS ni. Ini berlaku reversal pattern. Tapi malangnya pas kat atas, lepas tu dia naik atas terus. Dia tak jurang ke bawah. Kat sini pun saya ada re-entry, layer dan layer this one. Dia ada swap zone. Engulfing yang dah dimatikan. Lepas tu memang for sure lah dia react. So dia react kat sini. Lepas tu dia turun bawah, pergi 50 pip. Lepas tu dia naik ke atas. So inilah yang menyebabkan account kita, account saya besar. Bukan besar, dalam keadaan yang cut loss yang agak besar lah. Sebab itu even 15% pun besar juga tu kan. So saya nak info yang itulah. Right. So, ada tak soalan daripada kita punya kawan-kawan kita yang berada? Terima kasih pada mereka yang follow 3 orang, 3, 4, 5 orang. Paling tinggi tadi saya nampak dalam 7 orang. 7 ke 5 orang macam itulah. So terima kasih. Ada improvement sikit lah. Ada yang nak follow saya kan. Okay. Ada soalan tak sebelum saya tamatkan kita punya sesi pada malam ini? So topik saya SRE ni memang simple. Dan benda ni memang padat. Pada mereka yang nak join, boleh join pada daily market outlook setiap hari Isnin sampai Jumaat kecuali public holiday. Jam 10 pagi sampai 10.30. Pada mereka yang tak sempat, boleh fast forward terus 15 minit seterusnya.
Sebab apa kita ada setengah jam, 15 minit pertama recap ataupun pembualan. 15 minit seterusnya adalah kita punya daily market. Kita fast forward dia boleh refer balik apa yang berlaku pada hari semalam, macam mana kita punya direction, adakah membantu juga ataupun tidak membantu. Right. Kata part saya, okay, tak ada soalan. Saya rasa sampai sinilah 50 minit 50 minit anda bersama saya. Terima kasih. Oh, kita ada Ben Harry Terima kasih Tuan Ben kena like Terima kasih pada mereka yang support juga saya punya webinar kelas. InsyaAllah bulan depan kita akan ada tambah improvement lagi apa yang boleh kita buat. Saya ada game plan saya kat. So, untuk bulan pertama ni saya introduce dulu. Pada bulan kedua ataupun bulan ketiga kita hardcore sikit. Masih yes. Terima kasih Coach Ben. Cikgu Ben. Saya sebab saya tak nampak siapa yang join masih kena follow. So itu adalah one of the thing yang saya boleh share kepada you guys. Kalau you guys nak tahu dengan lebih details face to face pun, one to one pun, boleh je PM saya, kita jumpa dekat mana. Saya tunjukkan sendiri. So selalunya depan-depan baru clear. Right. So teknik ni saya pakai dekat platform before this. 4 kali funded dan 4 kali burst. Jadilah burst sebab apa? Sebab kita as manusia. Saya pun manusia. Even saya coach pun, saya mengajar orang pun, saya pun manusia juga. Ada benda yang sempurna. Tapi yang sempurna yang saya dapat adalah sistem yang saya buat dah SRE. Right. So saya rasa sampai sini sajalah daripada saya. Terima kasih Tuan Ben kerana join. Nanti next time kita lepak lagi, jumpa lagi, kita share lagi information dan lebih details lah. Right. So sekian saja daripada saya, Seiz. Kalau you guys nak jumpa, nak set one to one, boleh PM page Inside Trade. Kita set lah meeting. Tak kisah lah webinar ke, Zoom ke, Google Meet ke, offline ke, tak ada benda. Dua-dua saya terima. Right. Semoga kita berjumpa lagi pada esok hari. Esok pukul 10 pagi hari Selasa. Yes. Assalamualaikum dan sorry. Esok saya lambat sikit buat. Sebab apa saya nak kena hantar orang dekat airport. So mostly maybe pukul 11 macam tu saya akan buat. Tapi saya akan buat jugalah. So jangan risau. Right, so semoga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Terima kasih pada traders kita yang join. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.